Cobaan 1 2 cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah penuh izin dan inayahnya kita masih lagi terus dapat menunaikan pengabdian kepadanya. Masih lagi kita dengan ujian dan cabaran yang besar ini, tapi kita tekun. Moga-moga ketekunan kita menunjukkan pengabdian kepadanya ini memberikan rahmat pertolongan dalam keadaan apa saja ujian yang semakin boleh dikatakan semakin meruncinglah ya. Jadi kita sambung kembali membicarakan sirah an-nabawiyah, tamadun tentang ketamadunan Islam ini berdasarkan kepada perbahasan dalam kitab Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Katsir. Masih lagi membicarakan tajuk kitab Ad-Dalail An-Nubuwah, dalil-dalil kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siri yang lepas kita berhenti kepada dalil-dalil bukti baginda ini sebagai seorang rasul ni, tanda kenabian itu melalui mukjizat yang nampak di hadapan mata. Masih lagi menyambung kepada peristiwa tentang hujan. Sebelum ini tentang bulan terbelah, iaitu hujan yang turun dengan tiba-tiba dan hujan yang berhenti pun dengan tiba-tiba. Berdasarkan hadis yang dicatat dalam Sahih Bukhari yang meletakkan hadis ini dalam bab Al-Juma'at, maknanya hari Jumaat dan solat Jumaat, tapi ada hadis ini. Kemudian Imam Muslim mencatatkannya melalui riwayat Al-Walid daripada Al-Auza'i, maknanya ada juga dalam Sahih Muslim. Jadi daripada riwayat ini akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia berkata, ata rajulun, seorang lelaki, a'rabiyyu min ahli al-badwi, seorang Arab daripada penduduk Badui, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menemui baginda Rasulullah sallallahu yaumal Jumaat, pada masa baginda, maknanya pada hari Jumaat itu sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Masih lagi menyambung kisah yang lalu. Faqala, dan lelaki itu berkata, Arab Badui ini, ya Rasulullah, halakatul masyiyah, wahai Rasulullah, dia berkata, haiwan ternakan kami telah musnah, telah mati. Kaum keluarga dan penduduk setempat mati kebuluran. Panjang hadis ini. Halakan nas, maknanya manusia pun mati. Jadi zaman Nabi bukan tidak ada ujian bentuk-bentuk yang berat begini. Zaman Nabi berlaku
binatang ternakan mati, dalam kalangan manusia pun ada mati. Mati kerana apa? Kebuluran. Mati kerana kebuluran. Kebuluran itu kenapa? Kerana makanan yang tidak cukup, disebabkan kemarau. Jadi kalau kemarau yang berlaku ni sampai tahap binatang ternakan pun tak boleh hidup, maknanya kekurangan air. Kita belum diuji sampai tahap kekeringan ini, sampai tak ada minuman, yang tak ada air yang cukup ini, sampai mati binatang ternakan. Rasanya kita belum sampai tahap macam itu ujian. Habis tinggi pun ujian, air tak ada 2-3 hari. Tapi lori tangki air akan datang menghantar air. Itu pun dah sorek dah. Itu pun dah sorek. Maknanya jauh beza ujian yang Allah bagi pada zaman Rasulullah ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam, farafa'a Rasulullah, baginda pun angkat tangan, kedua-dua belah tangannya dia mengangkat. Sebab bila mengatakan bahawa kami ni musibahnya kemarau ni, maknanya tak ada hujan. Tengah-tengah khutbah tu orang Arab Badui mana dia kisah sangat, tengah khutbah ke tengah apa ke, dia tak ada protokol, jauh daripada pedalaman, dia rendah saja. Lalu tapi dia tahu nak tuju kepada siapa? Kepada manusia yang istimewa, baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun terus mengangkat kedua belah tangannya, lalu baginda pun berdoa. Yadaihi yad'u, angkat tangan, yad'u, Nabi pun berdoa. Di mana dalam keadaan hadirin muslimin yang dalam masjid itu pun turut mengangkat tangan berdoa. Ini masa Nabi khutbah ni, tengah berdoa, sama-sama angkat tangan lalu mengaminkan. Dalam riwayat Anas mengatakan lagi, bila Nabi dah berdoa itu, belum pun kaum muslimin keluar dari masjid, kata Anas, hujan telah turun dengan selebat-lebatnya. Hujan lebat ini berterusan hingga tiba hari Jumaat yang berikutnya, seminggu. Riwayat ini sama dengan riwayat sebelumnya, seminggu. Jadi di tanah Arab ini jarang hujan, sekali hujan seminggu pada masa itu. Bayangkan, perkara ajaib seperti ini di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat, sebagai tanda kenabian. Untungnya umat pada zaman Nabi itu dapat melihat tanda-tanda kenabian Nabi itu melalui mukjizat baginda. Tetapi pada hari ini, walaupun kita tak merasa Nabi tak ada, tak dapat kita nak lihat mukjizat ini, dan kita rasa kita tak dapat keajaiban ini, tetapi apa pedomannya kepada kita? Doa. Sehingga kan Nabi menyebut dalam sabda yang lain, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini senjata orang mukmin. Sejauh mana kita menjadikan doa ini sebagai satu amalan ibadah yang bersungguh-sungguh, macam sekarang lah, kan? Dalam keadaan kita dilanda, hari ini pun pengumuman bakal kena PKP hampir seluruh negara kecuali Sarawak. Start 21, kita dah kono dah Seremban ni, sudahnya tak dapat lah nak rentas segala daerah. Orang Port Dickson pun tak boleh nak pergi ke Tampin, orang Rambau pun tak boleh nak pergi ke Port Dickson. Dan seluruh negeri musibah. Sejauh mana kita dalam usaha kita, selain daripada usaha-usaha fizikal, SOP dan sebagainya ni, akurlah kita, Alhamdulillah kita di masjid tak ada kes yang berlaku menunjukkan kepatuhan kita tu, alhamdulillah. Tetapi tidak cukup dengan itu. Barangkali lebih lagi dirahmati Allah itu apabila kita dalam kalangan orang yang memang sujud pada dia, buat amal kebajikan, buat baik,
Akhirnya dengan doa yang kita munajatkan, kita tak tahu siapa yang bermunajat yang akhirnya doa diterima. Barangkali tuan-tuan lah puncanya, sangat konsisten antaranya dengan amalan apa, 5 waktu berjemaah ni tak tinggal. Itu konsisten. Kita pun terlepeh. Kalau dah berkojo macam saya berkojo ni, besok start rasmi. Macam mana nak terima budak besok ni yang dah lama tak sekolah, dia nak ambil periksa lebih kurang sebulan ni lagi. Macam mana lah kan Tuan Haji Ishak kan. Saya nak adabkan tu. Jadi maknanya kenalah, kena berhadapan situasi ini. Tapi munajat kita bagaimana? Sebab tu alhamdulillah, ada beberapa guru tu maklum dengan ustaz, tak ada ke kita boleh buat satu amalan konsisten di sekolah ni. Kita baca Yasin pagi-pagi. Kita baca Yasin. Kalau dah hendak macam tu, dia bukan mudah nak buat sekolah biasa. Pelajar Cina ada, pelajar India ada kan, bila nak buat macam tu kadang-kadang jadi isu. Tapi kalau kono gayo pun, dia pun seronok tengok kita kan. Yang dia tu kita arahkan kepada kerohanian moral dia, bagi nasihat katakan. Moga-moga itu amalan munajat dalam bentuk berdoa kepada Allah. Jadi kita di sini pun maknanya kita pada hari ini pun kena begitu. Sebab Nabi beri pedoman. Tapi baginda ini Rasul, pada baginda perkara keajaiban itu merupakan mukjizat dan tanda-tanda kenabian. Jadi benda ajaib, tengok depan mata memang ajaib. Dahlah turun tiba-tiba lepas doa, lepas itu lebat, lepas itu sepanjang masa sehingga berterusan tibanya hari Jumaat yang berikut. Kemudian fa'atar rajul ila Rasulillah, bila dah seminggu hujan, datang balik lelaki itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa dia kata? Jalan tidak dapat digunakan, sedangkan kaum musafir terpaksa menangguhkan perjalanan mereka. Al-musafiru wa mani'ut tariq. Dia berkata kepada Nabi, maknanya datang hari Jumaat tu masih lagi waktu khutbah. Itulah waktu yang Nabi senang ditemui. Daripada peristiwa itu ada riwayat lain. Riwayat lain apa berlaku, masih lagi daripada Imam Bukhari, daripada riwayat-riwayat yang sampai kepada Imam Bukhari ini. Malah dalam kitab-kitab kutub as-sittah, kutubus sittah ni maknanya kitab muktabar hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, semua-semua ni 6 kitab ini ada terkandung hadis ini, iaitu riwayat masih lagi Anas bin Malik, daripada Ubaidillah, daripada Thabit, daripada Anas bin Malik berkata, kana Nabi SAW yaktubu yauma jumati faqama an-nasu fasahu faqalu. Pada satu Jumaat waktu menyampaikan khutbah, tiba-tiba seorang lelaki berteriak, Rasulullah, wahai Rasulullah, hujan telah tidak turun, pokok dan tanaman menjadi merah. Merah itu maknanya kuning dan layu. Dalam riwayat yang lain, maknanya barangkali bukan seorang lelaki yang datang ini. Yang ini berteriak mengatakan tanaman dah mati. Ataupun kalau seorang, banyak benda yang dia sampaikan kepada Nabi. Termasuklah dalam riwayat hadis ini, wahai Rasulullah, hujan telah tidak turun, pokok dan tanaman menjadi merah, iaitu kering dan layu, manakala binatang ternakan mati kehausan. Berdoalah ke hadrat Allah supaya dia menurunkan hujan buat kami. Akhirnya merayu kepada Nabi itu, suruh Nabi yang berdoa. Baginda pun berdoa. Kali ini dinyatakan dalam hadis ini, lafaz doa itu
Dengan pendek saja Nabi sebut Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan. 2 kali Nabi sebut, sebanyak 2 kali Nabi kata ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan. Jadi doa ni tuan-tuan, ya, antara adab berdoa ini tidak perlu bersajak dalam berdoa. Di bawah rembunan pokok yang aman damai, kami memunajatkan tangan kehambaan kami kepadamu dengan siulan burung-burung yang berkicau. Tak payah bersajak macam itu, ya. Allah ini Maha Pengasih, Maha Pemurah ni, kita lafazkan dengan menyebut kebesaran, sifat kebesarannya, ya Rahman ya Rahim. Nabi kata terus turunkanlah hujan. Nabi kata turunkanlah hujan 2 kali. Biasa 3 kali, tapi dalam riwayat ini Anas kata 2 kali Nabi sebut. Demi Allah kami tidak pernah melihat, kata Anas ni apa dia? Khuza'ah. Khuza'ah ni sekelompok awan di langit sebelum itu. Maknanya sebelum Nabi berdoa tu tak ada kelompok awan pun, memang panih melontung lah. Tidak lama kemudian awan itu muncul, beransur-ansur, berkumpul pula. Akhirnya awan yang mereka nampak tu, Anas nampak awan tu bergarak sikit-sikit, lama terkumpul menjadi awan yang besar dan tebal. Kita jarang nampak secara spontan. Mungkinlah kita pernah lihat keadaan, ya, awan mendung yang tebal, tetapi kalau nak kira datang sikit-sikit pun dia bukan nampak sekelip mata, terus jadi. Mungkin pagi kita dah nampak mendung, tengah hari tu lagi mendung, petang lagi mendung, malam baru hujan turun. Itu biasa kita nampak. Kita lebih kata itu proses cuaca. Tapi ini sahabat melihat, Anas terutamanya, ya, dia kata khaza'ah ini sekelompok awan yang asalnya tidak ada, lalu beransur-ansur berkumpul menjadi tebal, kemudian hujan pun turun dengan selebat-lebatnya. Baginda pun terus turun dari mimbar dan menunaikan solat Jumaat. Satu baginda keluar dari masjid, hujan terus turun. Hujan terus menerus hingga ke Jumaat berikutnya. Pada hari Jumaat berikutnya datang lagi dengan berteriak, ya Rasulullah, rumah-rumah kami telah runtuh, sedangkan jalan untuk kami mengatasi masalah tersebut menemui jalan buntu. Lalu mereka minta lagi dengan dengan Nabi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ia menahan pula, yakni memberhentikan hujan daripada terus menimpa. Bila mendengar permintaan itu, maka Nabi pun terus berdoa, Allahumma inna, ya Allah ya Tuhan kami. Nabi kata, lindungilah kami daripada kesengsaraan ini. Berapa pendek macam lafaz. Lindungilah kami daripada kesengsaraan ini. Hujan yang lebat itu akhirnya bila merosakkan menjadi banjir lah, kan? Macam baru-baru ni. Akhirnya Nabi minta perlindungan Allah. Kesannya apa? Berhenti tiba-tiba. Berkat doa itu, hujan yang turun di luar kawasan Madinah, sedangkan tidak setitik pun yang jatuh dalam bandar Madinah. Pemandangan kota Madinah ketika hujan turun seperti mahkota, iklim disebut sebagai mahkota. Nampak hujan turun dekat luar kota Madinah tu. Dan orang Arab Badui memang daripada luar kota Madinah, dalam kota tidak hujan. Walaupun seminggu berlaku hujan itu, tetapi di luar kota Madinah rupanya, sehingga banjir. Akhirnya Nabi berdoa. Dalam riwayat yang lain, berhenti terus. Ini tanda kenabian baginda. Jadi banyak peristiwa-peristiwa ajaib ini dapat dilihat oleh umat pada zaman Nabi itu, sebab nak membuktikan baginda ini seorang rasul, seorang nabi, yang mana mukjizat ini adalah untuk menutup mulut golongan musyrikin, golongan yang menentang Nabi. Sebab umat terdahulu
umat Nabi Musa alaihissalam ini, terkenal umat Bani Israel ni, bila nak minta satu-satu bukti, dia minta benda ajaib. Dan pada zaman Rasul terdahulu lagi pelik benda ajaib yang tak masuk akal. Yang hidup, yang mati boleh hidup. Ya, Nabi Isa alaihissalam ya, berdoa boleh hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam dicerai-ceraikannya burung, dicampakkan sebelah sana, gunung yang jauh, dicampak gunung yang jauh. Lalu bila dimunajat kepada Allah, akhirnya Allah tunjuk bagaimana daging-daging burung itu bercantum dan terbang balik. Kalau zaman sekarang nampak, tak tahulah apa gelaran itu. Kek orang yang buik tu. Tok bomoh kita kata. Baik. Seterusnya Imam Muslim. Imam Muslim pula meriwayatkan yang akhirnya daripada Hamid yang bercerita, suila Anas hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, Anas, Nabi bertanya Anas, beliau bertanya kepada Anas, maknanya Hamid bertanya kepada Anas, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangannya sewaktu berdoa memohon hujan? Lalu Anas menjawab bahawa pada suatu Jumaat, masih cerita yang sama, bila seorang lelaki berteriak, dia kata, ya Rasulullah, hujan tidak turun ini, tanah kering dan sebagainya, harta musnah. Baginda mengangkat kedua belah tangannya, sehinggakan apa? Sehinggakan Anas terlihat ketiak baginda yang putih ini. Maknanya kalau Nabi angkat sampai nampak ketiak tu, tangan tinggi macam ni, maka melorotlah lengan jubah Nabi tu, melorot. Dan jubah orang Arab ni dia godang, dia besar, jadi nampak, lorong tu nampak. Sama ada melorotnya itu sehingga ke bawah, sehingga akhirnya sampai dekat atas ni, sehingga nampak ketiak Nabi putih. Ketiak Nabi putih maknanya Nabi tidak, maknanya membiarkan bulu yang panjang, bulu ketiak yang panjang. Jadi maknanya bila berdoa minta hujan, inilah dia tinggi. Kadang-kadang kita nampak orang dalam masjid, waktu imam berdoa, dia macam ni berdoa. Jadi berdoa ada tinggi begini. Tapi bila waktu minta hujan, istisqa, bila di luar, bila kita benar-benar mengalami kemarau ni, adabnya, kaifiat dia macam mana cara tu, cari tempat lapang. Bukan dalam masjid, tempat lapang, tempat lapang yang panas tu. Arab memang panas. Biasa ya, zaman Nabi orang Arab biasa dia semayang tengah panas ni kan. Kita pada hari ni bila tengah panas tu memang melantung lah kan. Kalau semayang Jumaat dekat sini pun bunyi juga kata kan, bila dekat luar. Tapi kita nak buat macam mana kan? Keadaan masjid ikut kapasiti macam tu lah ya. Hari ini Jabatan Agama Islam mengeluarkan ketetapan, bila dah PKP, bila masjid tidak muat, maka dinyatakan di situ, jika tidak dapat menunaikan solat Jumaat, maka wajiblah untuk menunai solat Zuhur. Bagi penyelesaian. Jangan berkelahi. Kita mudah berkelahi ya? Ataupun boleh sistem penggiliran ya? Ataupun boleh dicadangkan macam masjid dalam tu, bukan pembinaan, renovation, apa cakap Melayu? Ubah suai, toruk bon. Tak reti cakap Melayu. Ya, mungkin boleh diwartakan ya, surau-surau untuk buat Jumaat katakan. Tapi itu bidang kuasa lah, bidang kuasa di pihak jawatan kuasa syarak negeri. Bukan senang-senang nak wartakan kata ni boleh Jumaat tarawih kata. Imam kata kita Jumaat dekat surau sini kata. Dia tak boleh macam tu. Saya ingat masa sekolah-sekolah dibenarkan untuk dirikan Jumaat. Ini ketetapan jawatan kuasa syarak negeri 9
ya, masa zaman almarhum Datuk Murtada menjadi mufti. Masa tu saya bertugas di SMKA Syed Mat Said. Kita nak kawal anak-anak ni, sebab dulu sembahyangnya di masjid negeri. Zaman dulu ni, zaman saya bersekolah pun begitulah. Bas-bas ni bawa, bas Syam bawa, bas sekolah Datuk Abdul Razak bawa pergi ke masjid negeri, bas sekolah teknik. Berkumpullah kami dekat situ, budak-budak sekolah kata tu. Lama budak-budak ni pun dia cekodik kan. Budak, nama budak, ada yang terlepeh pergi main snooker kata kan. Wah, parah ni kata kan. Pernahlah jadi warden. Bila jadi warden, kita bertugas juga dekat luar. Menyuruh rupanya kita dapat cokau. Oh, ni kerja kau ya, kau tak pergi Jumaat kau main snooker kata kan. Kita nak marah toki tu, dia bukan Islam. Mana dia tu, dia dapat duit tu je lah. Ayo kita buat paper, buat kertas kerja, hantar ke Jabatan Mufti, mohon untuk solat Jumaat di surau sekolah. Mesyuaratlah Ketuankuasa Syarak akhirnya memutuskan sebagai kebenaran mendirikan Jumaat, bukan masjid. Akhirnya adalah ketetapan, tidak ada tahiyatul masjid katakan. Itu ketetapan, walaupun ada perbahasan dari sudut mazhab katakan. Ada yang buat, ada yang tidak katakan. Jadi maknanya tidak boleh putus. Macam mana cuti pun sekolah tu, tak ada budak, Jumaat jalan. Sebab itu ketetapan syarak di Negeri Sembilan, Jumaat boleh semua mazhab. 40 ke 30 ke 20 ke, paling kurang mazhab Ambali 2 boleh orang. 2 boleh orang. Itu pun ada khilaf pandangan kecil, boleh 5 orang. Datuk Murtada masa tu mempengerusikan masyarakat, menetapkan pakai semua. Nama je kita ni 9 kan. Tapi orang alim ini berfikir jangan berkelahi, maka buat Jumaat walaupun 5 orang. Tu yang pernah masa cuti sekolah raya hari Jumaat, saya tak balik masa tu sebab saya dengan Ustaz Khazri kena bertugas jadi imam dan Bilal. Bawa lah kerabat 2-3 orang anak kata, cukup 5 orang kita semayang Jumaat. Tak putus. Sebab apa? Ketetapan Qadi Al-Qudha. Jadi apabila ada satu-satu isu ketetapan ni, kita jangan terus melonting kata ni tak betul. Kita tengok Jawatankuasa Syarak yang bersidang tu, bukan calang-calang orang, dia kaji di berbagai aspek. Akhirnya tak boleh putus lah. Pernah ada sekolah yang putus, Jabatan Mufti hantar surat tamat, denda, tak boleh lagi Jumaat. Lepas tu merau, mohon balik kata. Jadi sampai sekarang tak putus lah. Ya. Tapi tidak semua negeri begitu. Masa saya di Sarawak dulu, semayang di kawasan penduduk Islam dia ada ramai, beratus-ratus, tapi semayang Jumaatnya 20 orang. Saya pernah berkhutbah jadi imam, tapi ketetapan Jawatankuasa Syarak Negeri Sarawak ikut betul mazhab Syafi'i. Tak cukup 40, lepas tu semayang zuhur. Lagi dah lepas khutbah apa semua, semayang Jumaat. Lepas itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun balik Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang zuhur pula. Semayang zuhur. Masa itu saya di Sarawak, takkan saya nak bawa ni 9 punya kata kan. Ikutlah. Jadi begitulah ya. Jadi kita ikut maknanya Qadi Al-Qudha. 5 minit lagi tuan-tuan, saya berhenti ikut ketetapan masa lah. Kita dah PKP ni kan. Baik, balik kepada hadis ini tadi. Itu selingan lah ya. Sesungguhnya baginda mengangkat kedua tangan itu bila mohon doa itu. Yang ditanya tadi, Nabi angkat tangan tak? Angkat ya. Sambil memohon doa supaya Allah menurunkan hujan. Sewaktu baginda masih mengangkat kedua tangan itu, tiba-tiba nampak sekumpulan awan besar yang muncul di langit. Masa tengah berdoa, tak habis lagi itu. Itulah tanda kenabian. Spontan serta merta berlaku keajaiban itu. Belum pun maknanya
sembahyang Jumaat selesai didirikan, maknanya belum selesai lagi pun masih nampak lagi awan berarak-berarak. Seorang pemuda yang tinggal berdekatan dengan masjid telah kembali ke rumahnya kerana hujan telah turun. Maka lepas tu hujan pun turun. Pada hari Jumaat yang berikutnya datang lagi, dia berteriak mengatakan apa? Kemusnahan berlaku. Akhirnya Nabi angkat tangan lagi. Angkat tangan lagi mendengarkan penjelasan ataupun permintaan daripada lelaki Badui itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum, lantaran cepatnya anak Adam, umat manusia ini menjadi, ditulis di sini menjadi lali, maknanya lupa. Walau bagaimanapun baginda berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada ujian besar ini. Serta merta hujan itu beralih ke tempat lain dan kawasan kota Madinah tidak ditimpa hujan. Itu Nabi. Ad-dalail nubuwah, nak buktikan tanda-tanda kenabian. Jadi pada hari ini kita ambil pedoman. Pada hari ini kita kena banyak berdoa. Sebagai penutupnya, saya teringat pada tafsir almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada ayat 115 surah An-Nisa. Dalam tafsirnya itu, dia berkaitan dengan peristiwa seorang Muslim yang bernama Thu'mah bin Uraiq. Dia ni mencuri. Dia mencuri baju besi seorang Yahudi. Zaid nama Yahudi tu. Nama walaupun nama Zaid tapi Yahudi di Madinah. Bila dia curi, pandai dia mereka cerita bagaimana Zaid dituduh. Tengok Islam adil, Thu'mah ni dia ambil baju besi tu, dicuri, lepas tu dia simpan dalam guni tepung. Baju besi kan, perisai, letak dalam guni, tenggelamlah kawan tu. Lepas tu dia bocorkan sikit guni tepung itu, dia pun angkut, maka guni tepung pun jatuh. Maka jadilah satu penunjuk jalan ke mana puai ya tepung tu. Lalu dia sorok dekat situ. Tempat itu ada kaitan dengan Zaid. Lalu bila baju besi hilang, hebohlah masyarakat, akhir mengadu dengan Nabi. Bila mengadu dengan Nabi, maka Nabi pun hampir percaya kepada hujah Thu'mah. Dalil nampak, baju besi jumpa, dan Zaid tahu tempat itu. Tapi yang buat angkara itu ialah Thu'mah, seorang Muslim. Nabi hampir-hampir percaya. Sehinggalah akhirnya Sehinggalah akhirnya Allah turunkan ayat, melindungi dan membimbing Nabi, supaya menyiasat. Akhirnya dapat dibuktikan Thu'mah yang bersalah. Lalu dia nak dihukum hudud. Tapi semasa sebelum dia dihukum tu, dia sempat lari daripada tempat kurungan dan dikhabarkan dia mati dalam keadaan musyrik dan murtad. Bahaya tu. Jadi Islam adil. Walaupun itu Yahudi tapi dia tak buat. Dalam ayat itu akhirnya ada pengajaran tentang tak boleh kita berbohong, buat fitnah, bersubahat, nak buat keterangan palsu lah, ataupun berbohong ni. Illa kecuali dalam ayat tu kata ada 3 tempat aja dibenarkan, tetapi berbohong bukan tujuan menginai orang. Pertama, sedekah. Boleh kita berselindung ataupun kita tak bercerita tentang sedekah ini. Maknanya jangan cakap, tak sebut nama, kita diam saja. Itu boleh, maknanya kita tak ceritakan yang sebenar, bersedekah. Yang kedua, apabila mendamaikan orang berkelahi. 2 orang ni berkelahi, tungtang, kita pun jumpa orang, orang tu dia tak kata kau macam tu,
Dia nak minta maaf. Dia pergi dekat orang, orang ni kan dia sebenarnya tak benci kau. Dia pun nak minta maaf. Dengan sebab dia nak dia mendamaikan, akhirnya dia terpengaruh. Cerita dia tu cerita dia cipta. Tapi nak mendamaikan orang yang bergaduh ni, maka diizinkan. Dia ceritalah apa tadi demi mendamaikan, asalkan dia seorang yang tahu. Itu boleh. Ya, itu boleh. Jadi kita ambil peranan lah pada hari ni, ya. Sebab apa? Nabi bagi pedoman dalam bentuk doa. Benda-benda kebajikan, buat kebajikan, buat kebaikan, boleh kita bermasalahah, ya. Tapi bukanlah tujuan menipu, ya. Tapi demi untuk kebaikan tadi. Jadi sebab itulah Nabi bagi pedoman tanda-tanda kenabian ini pada doa ni tadi. Maka buatlah baik. Buatlah baik. Apatah lagi dalam kita masyarakat berjemaah, muafakatlah baik-baik. Susah waktu kita nak muafakat baik-baik kan. Tapi kalau berkelahi bagai nak gerak. Ini satu pengajaran kepada kita lah, ya. Jadi tuan-tuan, dapatlah 2-3 hadis berkaitan dengan peristiwa ajaib, iaitu tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam yang berupa bentuk hujan. Jadi saya tangguhkan dulu. Segala yang baik anugerah Allah, sebarang kekurangan sama-sama kita pohon keampunannya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul An. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.